Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 5, tema 7, Kelestarian Alam, unit 19, Ceriakan Buana Kita, tajuk Badak Sumbu Sumatera Terakhir, Hotel Hijau. Kita akan belajar aspek tata bahasa, standard kandungan 5.3, memahami dan membina ayat mengikut konteks, standard pembelajaran 5.3.3, memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat membina 4 ayat aktif dengan betul dan membina 4 ayat pasif dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya memahami ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dan membina 4 ayat aktif dan ayat pasif dengan betul. Baiklah, semua telah bersedia. Mari kita belajar bersama-sama. Baik, pertama sekali kita akan mengenali dahulu ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Baik, lihat contoh di bawah. Ini merupakan ayat aktif, ada subjek, kata kerja aktif dan juga objek. Contoh yang pertama, Afifi memelihara alam. Afifi merupakan subjek, memelihara merupakan kata kerja aktif. Objeknya alam. Contoh yang kedua, Adam bermain bola di padang. Adam merupakan subjek, bermain merupakan kata kerja aktif dan objek bola di padang. Kita teruskan. Aktiviti yang kedua, kita akan membaca dan mengenal pasti ayat aktif dalam petikan. Petikan ini bertajuk Badak Sumbu Sumatera Terakhir. Mari baca bersama-sama. Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah Badak Sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Badak sumbu Sumatera itu sebahagian daripada haiwan terlindung di negara ini. Badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabin di Lahad Datu, Sabah. Petugas telah memberi Iman rawatan yang sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencinta alam di negara ini. Mereka amat berdukacita dengan kejadian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Kesedihan ini amatlah kita rasai. Namun begitu, masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiakkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini, kata Encik Nazri. Baiklah, kita telah membaca petikan yang bertajuk Badak Sumbu Sumatera Terakhir. Jadi sekarang mari kita kenal pasti ayat aktif yang ada di dalam petikan ini. Baik, yang pertama, Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ini merupakan ayat aktif dengan kata kerja aktif melayari. Yang kedua, ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Ini merupakan ayat aktif dengan kata kerja aktifnya berbicara. Baik, seterusnya, badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Ini ayat aktif, kata kerja aktifnya bernama. Seterusnya, petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Ini ayat aktif dengan kata kerja aktif memberi. Seterusnya lagi, walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Ini juga ayat aktif. Kata kerja aktifnya ialah mengubati. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat,
Ayat aktif, ya kata kerja aktifnya menggemparkan. Baik, kita teruskan. Mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut. Kata kerja aktifnya berduka cita. Masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kata kerja aktif di sini ialah belajar. Kini pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiakkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Baik, kata kerja aktifnya ialah berusaha. Kita teruskan, mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Ya, kata kerja aktifnya ialah bekerjasama. Dan yang terakhir, kehadiran iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini. Baik, ini merupakan kata kerja aktif iaitu menceriakan. Baik, kita teruskan. Jadi sekarang mari kita membina ayat aktif berpandukan gambar. Di sini terdapat 3 gambar dan telah berikan perkataan iaitu kata kerja aktif. Jadi kita akan membina ayat aktif. Gambar yang pertama, masyarakat Malaysia terkejut apabila mendengar berita kematian badak sumbu Sumatera. Kata kerja aktif ialah terkejut. Yang kedua, Iman badak sumbu Sumatera itu berumur 25 tahun. Baik, kata kerjanya di sini ialah berumur. Yang ketiga, petugas di Santuari Badak Borneo merawat badak sumbu Sumatera. Baik, kata kerja aktifnya ialah merawat. Jadi, murid-murid telah membina ayat aktif berdasarkan gambar. Baik, kita teruskan lagi membina ayat berpandukan gambar. Terdapat 2 gambar di sini dan juga ayat yang telah disediakan. Kita harus bersama-sama menjaga alam sekitar supaya hidupan liar tidak terancam. Kita tambah lagi, kita perlu memelihara kelestarian alam sekitar untuk melindungi habitat badak sumbu Sumatera. Kita juga berharap agar badak sumbu Sumatera tetap terpelihara sampai bila-bila. Kita menggunakan kata kerja aktif memelihara dan juga berharap. Jadi telah lengkaplah cerita ini dengan ayat aktif yang betul berdasarkan gambar. Baik, kita pergi kepada tajuk yang kedua iaitu Hotel Hijau. Dan kita akan memahami pula ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baru. Baik, kita lihat di sini contoh ayat pasif dan contoh ayat aktif. Ayat pasif mempunyai objek di bahagian hadapan, kata kerja pasif di tengah dan subjek di bahagian belakang. Manakala ayat aktif, subjek di bahagian hadapan, kata kerja aktif sama di tengah dan objek di bahagian belakang. Kita lihat contoh ayat pasif. Alam disayangi Afifi. Apabila menjadi ayat aktif, Afifi menyayangi alam. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, periuk ditutup oleh Ainin. Ayat aktifnya, Ainin menutup periuk. Jadi, ayat pasif ini mempunyai imbuhan di bahagian hadapan. Baik, kita teruskan. Sekarang kita akan membaca dan mengenal pasti ayat pasif dalam teks. Mari baca dan mengenal pasti ayat pasif. Encik Nazri telah mencadangkan Hotel Hijau sebagai penginapan keluarga mereka semasa bercuti. Ini merupakan dialog antara Afifi dan juga ayah. Ayah, hotel itu diiktiraf oleh kerajaan sebagai Hotel Hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan Hotel Hijau? Hotel Hijau ialah inisiatif oleh pihak hotel yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang bersifat mesra alam. Oh, begitu. Apakah inisiatif mesra alam itu? Banyak bangunan hotel menggunakan cahaya matahari untuk pencahayaan di dalam bilik. Mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Oleh itu, penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Mengapakah banyak basikal di hotel itu, ayah?
Pihak Hotel Hijau itu juga menyediakan perkhidmatan sewaan basikal. Tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat kita kurangkan. Bagaimanakah pula dengan tempat letak kenderaan berwarna hijau itu, Ayah? Oh, itu tempat mengecas kenderaan hybrid. Perkhidmatan itu juga ialah sokongan ke arah usaha mesra alam. Dengan itu, kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Baiklah, ini merupakan dialog antara Afifi dan ayahnya tentang Hotel Hijau. Jadi, kita akan kenal pasti pula ayat pasif yang ada di dalam teks ini. Baik, yang pertama, ayah hotel ini diiktiraf oleh kerajaan sebagai Hotel Hijau. Ya, kata kerja pasifnya di sini ialah diiktiraf. Yang kedua, mentol lampu cekap tenaga juga digunakan oleh pihak hotel. Kita lihat, kata kerja pasifnya ialah digunakan. Ketiga, oleh itu penggunaan tenaga elektrik dapat dijimatkan. Baik, di sini merupakan ayat pasif dengan kata kerja pasif dijimatkan. Seterusnya, tetamu digalakkan berbasikal ke sesuatu destinasi yang berdekatan. Kata kerja pasif digalakkan. Dengan cara ini, pencemaran udara dapat kita kurangkan. Kata kerja pasifnya ialah kurangkan. Dan yang terakhir, dengan itu, kedatangan pelancong hijau dapat kita tingkatkan. Kata kerja pasif, tingkatkan. Baik, kita teruskan. Sekarang, kita akan membina ayat pasif berdasarkan teks. Di bawah ini merupakan ayat aktif dan kita perlu membina ayat pasif berdasarkan teks ini. Pihak Hotel Hijau menyarankan pelanggannya menjimatkan penggunaan air. Pelanggan menukar tuala dan cadar apabila perlu sahaja. Selain itu, hotel juga menggunakan tadahan air hujan untuk simbahan tandas. Kita mestilah menyokong usaha pelestarian alam ini. Ini merupakan ayat aktif. Baik, kita membina ayat pasif. Pelanggan disarankan agar penggunaan air dapat dijimatkan oleh pihak Hotel Hijau. Tuala dan cadar pelanggan ditukar apabila perlu sahaja. Selain itu, tadahan air hujan untuk simbahan tandas juga digunakan. Usaha kelestarian alam ini mestilah disokong oleh semua orang. Baiklah, kita telah membina ayat pasif dengan kata kerja pasif, disarankan, dijimatkan, ditukar, digunakan dan disokong. Baik, telah lengkaplah latihan untuk hari ini. Baik, selamat membuat tugasan. Terima kasih kerana menonton video pembelajaran pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.